Bertemu kembali rentasan berita edisi 1424. Saya Zawazi Yusof antara paparan utama. Bukan retorik semata apa dikata di kota. Butakah mata Hamzah? Fakta tentang One Bistari Net yang ramai tidak tahu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbelanjaan kerajaan melalui subsidi khususnya adalah diperlukan dan sangat penting bagi memperbaiki kebajikan masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam pembangunan sektor pertanian. Secara amnya, pendapatan petani padi adalah ditentukan oleh 3 faktor. Faktor-faktor tersebut ialah jumlah pengeluaran, kos pengeluaran dan harga padi. Oleh kerana harga padi adalah tetap yang ditentukan oleh pihak kerajaan, maka penentuan pendapatan adalah ditentukan oleh jumlah pengeluaran dan kos pengeluaran. Memandangkan kepada kadar kemiskinan yang tinggi di sektor padi, maka pihak kerajaan telah memperuntukkan beberapa kemudahan bagi sektor ini. Perdana Menteri semalam mengumumkan berita baik buat pesawah negara, iaitu kenaikan kadar skim subsidi harga padi atau dikenali sebagai SHP daripada RM360 per metrik tan kepada RM500 per metrik tan mulai hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara itu berkata, dengan kenaikan itu pesawah akan menerima sekurang-kurangnya RM1,700 per metrik tan yang akan meningkatkan pendapatan pesawah negara ini. Ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Anwar Ibrahim dulu ketika jadi Menteri Keuangan pernah naikkan kadar. Hari ini saya naikkan sekali lagi. Hari ini umum, esok naik, kata beliau semasa berucap pada Majlis Sentuhan Agro Madani Negeri Perak di Parit Bunta semalam. Turut hadir Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri berkata peningkatan itu akan melibatkan perbelanjaan RM1 bilion setahun. Bagi menyelesaikan masalah pemutuan padi, Anwar berkata perbincangan akan dilakukan dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi menempatkan pegawai pertanian di kilang padi swasta khusus bagi memantau proses tersebut. Ini katanya bagi mengelak pengilang bertindak sesuka hati tanpa mengikut standard yang telah ditetapkan. Sementara itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata kementerian itu akan mempertimbangkan untuk menambah peruntukan bagi pelaksanaan inisiatif tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun, belanja untuk buat tali air dan sebagainya. Yang RM3 bilion itu tidak cukup, kena tambah lagi. Untuk petani ini kita cuba tambah, kita buat yang sebaiknya, kata beliau. Sementara itu pada majlis sama, Anwar turut menyampaikan bantuan yang berjumlah RM21.8 juta yang memanfaatkan 28,295 pesawah dan peladang negeri Perak. Sudah pasti pengumuman kenaikan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan metrik itu merupakan khabar paling gembira buat pesawah di negeri Kedah juga, negeri yang diberi julukan Jalapan Padi. Suara golongan pesawah sejak akhir-akhir ini didengari Perdana Menteri. Apabila kita nyatakan keluhan, kesusahan yang dihadapi, kerajaan mengambil langkah yang cepat untuk mencari jalan penyelesaian bagi membantu pesawah, antaranya dengan menaikkan kadar subsidi ini, kata salah seorang petani kepada media. Bagi Muhammad Hafiz Ismail, 39 tahun dari kampung Teluk Tawarian yang sudah mengusahakan tanaman padi sejak 12 tahun lalu, kenaikan kadar subsidi itu dapat meningkatkan pendapatan pesawah dan membantu meringankan kos pengurusan tanaman padi. Kenaikan kadar skim itu sudah pasti membantu ramai pesawah di negeri Kedah. Kedah terkenal sebagai negeri jelapan padi, jadi kebanyakan rakyatnya mengusahakan tanaman padi dan ia merupakan sumber pendapatan mereka. Kenaikan kadar skim ini dapat membantu menampung kos sara hidup. Ini juga dapat menaikkan semangat pesawah untuk terus berusaha dalam memastikan keterjaminan makanan negara, iaitu beras mencukupi dan terus meningkat. Ini mungkin menarik ramai golongan muda untuk mengusahakan sawah padi kerana hasil yang boleh dinikmati, sekaligus membantu menaikkan ekonomi negara dan juga negeri berkenaan. Keluhan dan denyut nadi rakyat didengari dan disantuni segera tanpa mengira siapa mereka dan
menyokong siapa. Semuanya diberikan secara saksama kerana rakyat Malaysia adalah tunjang kepada kerajaan. Nampaknya hati nurani kerajaan hari ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kerajaan sebelum ini yang hanya tahu mengatur strategi mengekal kuasa selama 33 bulan memerintah. Apa tidaknya, rakyat dibiarkan mengibar bendera putih kerana kelaparan, ekonomi merudum dan ramai yang mengambil keputusan membunuh diri. Walaupun sebelum itu bukan main mereka berlalak, kononnya membela rakyat ketika menyusun langkah menebuk atap. Tak kira Pak Lebay atau penyakau, bersatu hati menumbangkan kerajaan ketika itu. Jangan kata rakyat lupa, rakyat tidak akan lupa. Malah paling tidak dilupakan duta khas yang makan gaji buta dari duit rakyat yang sengsara. Syabas kerajaan perpaduan madani. Apa dikatakan, dikotakan. Bukan sekadar janji bermadu di pinggir bibir, namun ia ditunaikan demi membela nasib rakyat jelata. Paling menarik, semalam diumumkan, hari ini dikuatkuasakan. Tahniah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa kononnya keputusan perbicaraan rasuah terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sepatutnya diumumkan minggu lalu tetapi ditangguhkan oleh kerajaan kerana pilihan raya negeri atau PRN. Bercakap dalam satu ceramah di Taman Medan Petaling Jaya malam tadi, Hamzah mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dalang di sebalik penangguhan tersebut. Macam-macam hoi-hoi ya hoi. Hari ini dia lupa orang yang dia kata rasuah duduk sebelah dia tu. Bila Anwar kata kita akan tentang rasuah habis-habisan, akan pastikan yang rasuah kita akan masukkan ke dalam, saya tengok TPM moyok. Bila sampai masa nak buat keputusan kes Zahid Mahkamah Tangguh, kami nak bagi tahu kepada kamu keputusan yang sepatutnya dibuat minggu lepas itu ditangguhkan. Anwar takut kalau keputusan TPM salah masuk ke dalam penjara, orang UMNO marah dia, kerajaan jatuh. Kalau tak bersalah, rakyat marah pun dia jatuh. Kata Hamzah di hadapan kira-kira 100 orang. Pemimpin kanan bersatu itu berkempen untuk calon PN Dr. Afif Bahardin yang bertanding di kerusi DUN Taman Medan. Hamzah dipercayai merujuk kepada penangguhan perbicaraan kes Zahid yang membabitkan Yayasan Akal Budi berikutan Timbalan Perdana Menteri itu perlu menghadiri mesyuarat Kabinet minggu lalu. Bagaimanapun, ia bukan keputusan seperti yang didakwa Hamzah kerana kes itu masih dalam peringkat pembelaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan masih belum diputuskan. Alahai Hamzah, mungkin beliau rasa semua orang macam beliau bila ada kuasa, mempergunakan kuasa sesuka hati ketika menjadi Menteri Dalam Negeri. Sebelum ini, apa yang Hamzah tidak sembunyikan daripada mengambil tindakan terhadap pihak yang bersekongkol dan condong kepada Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Jom China sebenarnya sangat rasa kagum dengan kebolehan Hamzah menilik dan beramal apa yang bakal berlaku dalam rumah tangga orang lain. Namun adalah lebih baik rasanya jika Hamzah menggunakan kebolehan itu untuk menilik dan beramalkan ke mana menghilangnya menantu Mahyadin yang kini kecoh diperkatakan. Pengerusi Perikatan Nasional PN Mahyadin pula dilihat enggan mengulas berhubung menantunya Muhammad Adlan Berhan yang sedang dikesan SPRM. No comment katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Mahyadin berkata demikian ketika ditemui pemberita ketika membantu kempen calon PN di DUN Batu Tiga Rina Harun di Shah Alam semalam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini, kata SPRM dalam satu kenyataan. Semalam SPRM berkata pihaknya sedang mengesan lokasi Muhammad Adlan dan seorang lagi individu yang bernama Mansur Saad bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pada Februari lalu, Mahyadin bermati-matian menafikan sebarang penglibatan ketika beliau menjadi Perdana Menteri dalam pemberian kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantu kesayangannya itu. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE kepada Iris Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka, kata Mahyadin pada 9 Februari. Beliau juga berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dalam Iris Corporation Berhad sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Namun jika semua ini benar, di mana Muhammad Adlan Berhan? Jika tidak buat salah, kenapa perlu lari ke luar negara sehingga tidak dapat dikesan? Kenapa Mahyadin kata no comment ketika ditanya wartawan tentang menantunya itu? Sebab beliau bimbang akan memberi kesan dalam PRN tidak lama lagi. Almaklumlah, slogan bersih dan stabil
atau BES yang kononnya di bawah PN dilihat hanya sekadar slogan dan tulisan sahaja. Hakikatnya kotor dan berbau busuk. Kepada Hamzah pula demi memperlihatkan keburukan perjuangan orang lain, jangan hanya tahu melihat kuman di seberang laut. Sedangkan gajah bergelimpangan di depan mata, anda buat buta. Dr. Mazli Malik meletakkan jawatan berkuat kuasa pada 3 Januari 2020. Tindakan tersebut sudah tentu menggemparkan sampai ada pihak yang melemparkan sindiran bahawa DAP beraya besar atas peletakan jawatan Mazli itu. Namun lebih menggemparkan apabila beliau meletakkan jawatan didedahkannya menerusi bukunya yang bertajuk Memori Bukan Memoir yang diterbitkan pada Ogos 2021. Dalam buku itu, Mazli mendakwa Tan Sri Mahathir Mak Yassin telah mendesak Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya meminta beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan kerana mengacau kontrak bagi projek One Bestari Net membabitkan YTL Communications Sdn Bhd YTLC. Beliau mendedahkan telah dipanggil sebanyak 5 kali untuk bertemu Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai perkara terbabit. Daripada 2 pertemuan itu, kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan turut bersamanya menjelaskan keputusan untuk tidak menyambung kontrak YTL sebagai penyedia khidmat untuk projek One Bestari Net yang dimulakan Mahyadin pada 2011 ketika menjadi Menteri Pendidikan. Saya tidak boleh katakan hal ini satu-satu sebab, namun saya boleh katakan hal itu antara sebab Perdana Menteri meminta saya berbuat demikian dan menurutnya adalah atas permintaan Presiden Parti Bersatu ketika itu. Dalam mesyuarat terakhir bersama beliau, saya ingat lagi beliau mengatakan Presiden Bersatu amat marah dengan anda kerana isu ini. Tidak lama selepas itu, saya menerima kiriman email daripada beliau yang meminta saya memulangkan jawatan yang diamanahkan kepada saya pada Jun 2018. Kepada beliau semula, kata Mazli. Mazli berkata apa sebenarnya berlaku dengan One Bestari Net merupakan fakta penuh kontroversi yang diketahui oleh kebanyakan warga Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Sebagai seorang yang menggalas amanah berdasarkan sumpah setia yang telah diucapkan di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika pelantikan sebagai anggota kabinet, saya tekad untuk meletakkan kepentingan rakyat dan negara mendahului kepentingan mana-mana pihak maupun individu, tegasnya. Beliau juga mendakwa YTLC tidak pernah membayar caj elektrik struktur menara telekomunikasi yang dipasang di sekolah. Mengenai perkhidmatan persekitaran pembelajaran Maya Fraud VLE oleh YTLC, Mazli berkata ia tidak cekap dari ganti dengan perkhidmatan percuma Google Classroom. Kesemua kenyataan Mazli berhubung perkhidmatan One Bestari Net turut dijelaskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan ketika itu, Dr. Muhammad Ghazali Abbas. Menurut laporan bernama pada 5 Julai 2019, Muhammad Ghazali berkata berdasarkan perjanjian kontrak perkhidmatan YTLC sejak 13 Disember 2011 telah tamat pada 30 Jun 2019 dan bukannya ditamatkan oleh kementerian tersebut seperti yang didakwa oleh syarikat terbabit. Beliau juga menegaskan bahawa kos caj elektrik sebanyak RM41 juta yang melibatkan 2,715 tapak menara telekomunikasi yang tidak pernah dibayar syarikat tersebut menyebabkan kerajaan berpotensi kehilangan pendapatan penyewaan sebanyak RM32 juta setahun jika khidmat YTLC diteruskan. Setelah perkhidmatan fraud VLE oleh YTLC ditamatkan, kata Muhammad Ghazali, mulai 1 Julai 2019, sekolah dan PKG seluruh negara menerima perkhidmatan internet daripada Telekom Malaysia, Celcom dan Maxis dan menggunakan Google Classroom yang percuma. Muhammad Ghazali juga menegaskan segala tindakan yang diambil berkaitan One Bestari Net adalah demi kepentingan guru, murid dan sekolah dalam menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran berkualiti selain mengoptimumkan sumber keuangan negara. Sebenarnya laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2013 telah mendedahkan projek One Bestari Net KPM didapati tidak memenuhi sasaran tempoh 2 tahun setengah untuk menyediakan khidmat jalur lebar 4G serta platform VLE kepada 10,000 sekolah di seluruh negara. Namun di sebalik prestasi buruknya, One Bestari Net terus dibenarkan memberi perkhidmatan. Malah Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada tahun 2016 mencadangkan supaya Jabatan Audit Negara membuat semakan kedua terhadap perkhidmatan One Bestari Net di semua sekolah di seluruh negara. PAC mencadangkan kepada kerajaan supaya audit susulan secara keseluruhan dilakukan sama ada kerana wujud perbelanjaan kerajaan yang melakukan, kata bekas pengerusi PAC Datuk Seri Hassan Arifin dalam satu kenyataan lapor Berita Harian. Rupanya peletakan jawatan Mazli tiada kena-mengena dengan DAP, tetapi ada kaitannya dengan Tun Dr. Mahathir
dan juga Mahyadin. Beberapa hari lepas Mazli mengulangi kenyataan dalam bukunya dalam satu klip video. Mahyadin desak buang Mazli sebab Mazli degil tak nak sambung YTL, tegas Mazli. Sebagai Menteri Pendidikan ketika itu, beliau telah memanggil 4 komiti berbeza untuk membuat kajian berhubung prestasi Wan Bestarinet. Ternyata semua laporan menunjukkan kegagalan Wan Bestarinet kecuali satu yang dilantik oleh YTL, ujar Mazli. Menurut beliau, KPM ketika itu membuat perjanjian lopsided atau berat sebelah yang hanya menguntungkan YTL sahaja dan merugikan duit rakyat. Jelas dan terang, seumpama langit siang yang tiada awan. Malah beliau mencabar agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat secara terperinci apa yang berlaku dalam kontroversi perkhidmatan gagal Wan Bestarinet tersebut walaupun bernilai berbilion ringgit. Inilah antara kebejatan pemimpin gerombolan Tebu Atap yang pengundi muda pada pilihan raya umum ke-15 tidak tahu, sehingga mereka terpedaya dengan slogan bersih dan stabil best yang didendangkan Perikatan Nasional. Kontroversi Wan Bestarinet berlaku lama sebelum skandal Jana Wibawa. Ia terdedah apabila Mazli menjadi Menteri Pendidikan dan enggan berkompromi dengan kebejatan yang cuba disembunyikan. 3 tahun berlalu setelah penerbitan buku Memori Bukan Memoir yang kandungannya mendedahkan antara lain sisi buruk kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan juga Mahyadin. Namun tiada apa-apa tindakan mereka daripada segi perundangan terhadap pendedahan Mazli. Tidak hairan, Tebu Atap berlaku bagi menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada terus menjadi Perdana Menteri ke-8 pada ketika itu. Seperti perjanjian yang dipersetujui oleh Keadilan, DAP dan Amanah bersama-bersatu sebelum pilihan raya umum ke-14. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 54 yang bermaksud, dan mereka merancang tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baik perancang. Bagaimanapun tipu daya rampasan kuasa menerusi Tebu Atap ternyata tidak mendapat redha dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya tidak ada apa-apa sumbangan signifikan yang dilakukan oleh 70 ahli kabinet Mahyadin. Hasil scheme of things yang dirancangnya. SPRM, tunggu apa lagi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Cari ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan. Menyampaikan berita yang benar, sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.